Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Khalis Kadir dalam MG Flash 14 November. Kita ke berita utama. Seekor harimau belang berjaya ditangkap Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhilitan di Pos Pasik Gua Musang, Kelantan semalam. Perkhilitan Kelantan dalam satu kenyataan berkata, haiwan liar itu berjaya ditangkap selepas masuk ke dalam perangkap yang dipasang agensi berkenaan. Pengarahnya Muhammad Hafid Rohani berkata, tangkapan itu susulan daripada serangan harimau belang yang menyebabkan kematian seorang lelaki orang asli di Pos Pasik 5 Oktober lalu. Jelasnya, operasi itu perlu dilakukan kerana pak belang itu masih berkeliaran di sekitar lokasi perkampungan yang menggusarkan penduduk setempat. Bagaimanapun, Muhammad Hafid menasihatkan mereka masih perlu berwaspada seperti keluar ke ladang secara berkumpulan bagi mengelak sebarang ancaman lain. Sebelum ini, seorang lelaki warga Indonesia turut menjadi korban pak belang ketika keluar bekerja di kawasan sekitar pada 10 November. Dan keesokannya, seorang warga Myanmar pula terkorban. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN Sabah diawalkan. Presiden Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat itu berkata, tempoh tamat penggal pentadbiran kerajaan negeri GRS PH Plus adalah pada Oktober 2025. Jelas Datuk Seri Haji G, walaupun masih berbaki 2 tahun, namun tiada siapa yang tahu pilihan raya mungkin diawalkan. Sehubungan itu, beliau meminta jentera Gagasan Rakyat bersedia dan bekerja keras bagi menghadapi PRN Sabah. Tambahan pula katanya, 2 tahun bukanlah satu tempoh yang lama. Datuk Seri Haji G juga berkata, dalam menghadapi PRN Sabah akan datang, beliau berharap tiada lagi cubaan rampasan kuasa dibuat seperti pada awal tahun ini yang boleh menjejaskan kestabilan politik negeri. 6 van dan sebuah lori terjejas akibat mendapan tanah di kawasan tempat letak kenderaan Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ di Bandar Puchong Utama semalam. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata, kejadian berlaku jam 6.46 petang berikutan hujan lebat. Beliau berkata, seramai 10 anggota bersama 3 jentera Balai Bomba dan Penyelamat Puchong dikejarkan ke lokasi. Jelasnya, 6 van dan sebuah lori yang diletakkan di kawasan terbabit didapati tergelincir ke dalam mendapan tanah. Rentetan itu, anggota bertugas telah memastikan kawasan sekitar lokasi berkenaan selamat dan tindakan selanjutnya diserahkan kepada polis serta MBSJ. Tiada mangsa yang dilaporkan cedera dalam insiden berkenaan. Keprihatinan 4 anggota polis trafik membersihkan longkang yang menyebabkan air bertakung di lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan Petaling Jaya semalam mendapat pujian. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya dalam kenyataan berkata, pihaknya menzahirkan penghargaan kepada anggota terbabit yang berkhidmat kepada masyarakat. Ketika itu, mereka dalam rondaan bagi memantau kesesakan di kawasan sekitar berkenaan sebelum mendapati terdapat air bertakung di lokasi terbabit. Kemudian Lance Corporal Nuri, Lance Corporal Deni, Lance Corporal Azri dan Constable Lasman terus membersihkan saluran tersumbat yang menjadi punca aliran trafik terganggu. Tindakan berkenaan menyebabkan lalu lintas kembali lancar dan rakaman itu tular di media sosial sehingga mendapat banyak pujian warganet atas usaha murni sedemikian. Bekas anggota kumpulan nasyid intim Suhaimi Saad dilaporkan kritikal di unit rawatan rapi ICU di sebuah hospital di Johor Bahru, Johor. Perkara itu disahkan Ketua Kumpulan Intim Muhammad Syahril Abdul Khalid. Beliau yang menziarahi penyanyi berusia 43 tahun itu pada Sabtu lalu memberitahu keadaan Suhaimi kurang baik dan sedang ditidurkan. Syahril difahamkan penyanyi itu dimasukkan ke hospital hampir 1 minggu. Namun beliau tidak mendapat kepastian punca penyakit yang dihidapi Suhaimi.
Dalam pada itu, isteri Suhaimi, Nur Diana Muhammad Naim atau Ina Naim, meminta sedikit waktu untuk mengulas mengenai kesihatan suaminya kerana sibuk menjaga keluarga. Ina hanya meminta orang ramai dapat mendoakan kesihatan suaminya dan akan memaklumkan sebarang perkembangan dalam masa terdekat. Baik, lebih banyak perkembangan terkini nantikan dalam siaran berikutnya jam 2 petang. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.